Rogayah binti Muhammad Ustazah Rogayah Esther binti Muhammad yang dihormati, juga kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pada pagi yang mulia ini, kami akan membentangkan tentang kecemerlangan kepimpinan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dan sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya yang telah bersama-sama berusaha untuk menjayakan pembentangan ini. Saya Alina Natasha dan saya akan membentangkan tentang objektif dan biodata Sayyidina Umar. Seterusnya, ahli kumpulan saya Nur Izzati Syamimi akan membentangkan tentang ciri-ciri kepribadian Sayyidina Umar, manakala Nurul Nasuha akan membentangkan tentang perkhidmatan Sayyidina Umar ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan sumbangan beliau dalam bidang ketenteraan. Selain itu, Nur Adrina Ayub pula akan membentangkan sumbangan Khalifah Umar dalam bidang pentadbiran dan perundangan, manakala Nurin Syazani pula akan membentangkan tentang sumbangan Khalifah Umar dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dan akhir sekali, Muhammad Haiman Fakhruddin akan membentangkan tentang sumbangan beliau dalam bidang kebajikan sosial, kemudahan awam dan infrastruktur negara. Oleh itu, mari kita mulakan dengan objektif pembentangan ini. Antara objektif pembentangan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kecemerlangan cara Khalifah Umar memimpin dan juga untuk mengkaji sumbangan dalam pelbagai bidang beliau. Sayyidina Umar pernah berkata, kita adalah umat yang pernah hina dan lemah. Lalu Allah menguatkan dan memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan agama ini, Allah akan menghinakan kita. Persoalannya, siapakah Sayyidina Umar ini? Sayyidina Umar ialah khalifah kedua daripada Khulafa' Ar-Rasyidin yang memerintah umat Islam selama 10 tahun 6 bulan. Nama penuh beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau merupakan keturunan Bani Adi Quraisy. Beliau lahir pada tarikh 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW di Mekah Al-Mukarramah. Beliau mendapat hidayah Islam semasa umur beliau 33 tahun. Namun begitu, beliau wafat pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijrah, 63 tahun, akibat dibunuh oleh seorang hamba Majusi yang berbangsa Parsi yang bernama Abu Lu'lu'ah atau dikenali sebagai Fairuz, kerana berdendam dengan beliau. Di samping itu, beliau mempunyai gelaran Al-Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dengan yang batil. Khalifah Umar ini terkenal sebagai seorang yang banyak menyumbang kepada umat Islam semasa zaman pemerintahannya. Beliau tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Selain itu, Sayyidina Umar telah menginstitusikan Baitul Mal, di mana beliau telah memperkenalkan kaedah pengurusan Baitul Mal secara sistematik. Seterusnya, beliau juga masyhur disebabkan beliau telah mendirikan rumah persinggahan bagi para musafir dan membina sekolah-sekolah untuk mengajar serta mendidik anak-anak yang baru memeluk Islam. Sayyidina Umar juga menghantar para ulama ke serata tempat untuk menyebarkan dakwah. Khalifah Umar juga telah mengasaskan jabatan-jabatan pentadbiran seperti Jabatan Cukai dan Harta, Jabatan Persuratan dan Jabatan Ketenteraan. Dan seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada ahli kumpulan saya, Nur Izzati Syamimi. Terima kasih. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Alina Natasha di atas penjelasan yang sangat jelas tersebut. Seterusnya, saya akan berkongsi sedikit tentang ciri-ciri kepribadian Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang pertama adalah beliau memiliki sifat berfikiran terbuka. Ini dapat dibuktikan apabila Sayyidina Umar Al-Khattab tidak pernah meletakkan dirinya sebagai pemerintah ketika bermusyawarah. Jika ditanya tentang pendapat, beliau tidak pernah menunjukkan dirinya berkuasa, bahkan menganggap ahli musyawarah lain sebagai gurunya. Sebagai contoh, beliau menerima pendapat sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengenai pembebasan tawanan perang Badar, iaitu
lelaki, membayar wang tebusan atau mengajak anak-anak penduduk Madinah hingga pandai, dan orang tua dibebaskan tanpa syarat. Selain itu, beliau juga menerima pendapat seorang perempuan, iaitu rakyat biasa, yang mencadangkan supaya setiap orang boleh meletakkan mas kahwin mengikut kemauan sendiri asalkan tidak membebankan kaum lelaki. Ini menunjukkan bahawa beliau bersedia ditegur dan menerima pendapat orang lain walaupun hanya daripada rakyat biasa. Baiklah, seterusnya beralih kepada sifat Sayyidina Umar Al-Khattab yang kedua, iaitu beliau sering mengambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh rakyatnya. Hal ini dapat dibuktikan apabila beliau sentiasa melakukan rondaan dan intipan pada setiap malam untuk melihat sendiri keadaan kehidupan rakyatnya. Pernah pada suatu ketika, beliau menemui sebuah rumah dan melihat seorang ibu bersama anak-anaknya menangis kerana lapar. Tanpa membuang masa, beliau terus bergegas ke Baitul Mal untuk mengambil sekarung gandum untuk diberikan kepada keluarga tersebut. Apa yang lebih menarik lagi, beliau sendirilah yang memikul seguni gandum tersebut untuk keperluan keluarga tersebut. Baiklah, selain itu, Sayyidina Umar Al-Khattab juga seorang yang berani dan tidak pernah gentar dalam menegakkan agama Islam. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan seorang penentang kuat Rasulullah SAW hingga menyebabkan orang lain yang memeluk Islam pada waktu itu takut dan gerut terhadap beliau. Namun, setelah berani kerana benar, beliau tidak lagi gentar untuk mengisytiharkan dirinya memeluk Islam secara terbuka di hadapan khalayak ramai. Beliau merupakan satu-satunya Muslim yang berani menunaikan ibadat secara terang-terangan di hadapan orang ramai pada waktu itu. Beliau jugalah yang meminta Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam secara terbuka. Sebagai jaminan, beliau mencabar orang kafir Quraisy untuk menghalang Rasulullah SAW daripada berpindah ke Madinah. Oleh sebab ketegasan dan keberanian yang ada, beliau digelar sebagai Al-Faruq. Di samping itu, Umar Al-Khattab juga seorang pemerintah yang adil dan bertanggungjawab terhadap keamanan, keselamatan dan kemakmuran rakyatnya. Beliau telah memerintah dengan adil dan saksama serta mengenakan hukuman yang sepatutnya tanpa mengira pangkat atau status diri. Sebagai misalan, beliau pernah menjatuhkan hukuman ke atas anak Suruhjaya Mesir, iaitu Umar Al-Ash, yang telah memukul seorang Kipti kerana kalah dalam perlombaan kuda. Ciri kepribadian yang terakhir adalah beliau seorang yang hidup dalam kesederhanaan. Sayyidina Umar Al-Khattab seorang yang rendah diri dan tidak pernah merasa bangga terhadap kemewahan dunia yang dimiliki. Beliau bahkan tidak pernah mengubah pakaian yang dipakainya sejak beliau belum menjadi khalifah lagi sehinggalah beliau wafat. Beliau juga hanya memakai pakaian dari kain yang kasar dan sudah koyak dan bertampal-tampal. Sekian saja daripada saya, dan saya akan menyerahkan pembintangan ini kepada Nurul Nasuha. Terima kasih. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nur Izzati Syamili atas perkongsian yang sangat menarik. Baiklah, saya akan meneruskan pembintangan ini dengan mengulas tentang penglibatan Sayyidina Umar Al-Khattab di pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, supaya kita dapat lebih mengenali Sayyidina Umar sebelum beliau menjadi seorang pemimpin Islam yang sangat cemerlang. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita lihat Islam pertama. Sayyidina Umar mencadangkan perhimpunan Al-Quran kepada Khalifah Abu Bakar. Hal ini kerana ramai para hafiz pada ketika itu mati syahid akibat peperangan Yamamah. Sayyidina Umar khawatir akan kehilangan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, beliau mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat-ayat Quran tersebut. Yang kedua, ketika Khalifah Abu Bakar sakit, Sayyidina Umar menggantikan beliau sebagai imam solat Jumaat. Dan seterusnya, pada hari kewafatan Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar mengimami solat jenazah beliau dan menguburkan jasad Khalifah Abu Bakar. Jadi itulah serba sedikit berkaitan penglibatan beliau ketika pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Jadi saya akan terus
dan membantu bakal sebagai khalifah Islam yang kedua, di mana beliau telah banyak memberi sumbangan ketika pemerintahannya. Jadi, sebagai permulaan, saya akan berkongsi tentang sumbangan beliau dalam bidang ketenteraan. Untuk bidang ketenteraan, saya telah bahagikan pada 3 bahagian, iaitu membangunkan tentera Islam, meluaskan empayar Islam dan mengukuhkan pertahanan negara, di mana terdapat usaha-usaha yang dilakukan di bawah setiap aspek. Baik, aspek yang pertama, membangunkan tentera Islam. Yang pertama, mewajibkan tentera Islam mengamalkan ajaran Islam. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab telah mensyaratkan setiap tentera Islamnya untuk mengerjakan solat fardu secara berjemaah. Contoh yang kedua, mewajibkan setiap tentera menjalani latihan. Sebagai contoh, Umar Al-Khattab mewajibkan setiap anggota tenteranya untuk menjalani latihan berkuda dan berjalan kaki tanpa kasut. Untuk isi yang ketiga, Sayyidina Umar mahu tentera-tenteranya menumpukan perhatian mereka. Untuk isi yang ketiga, setiap anggota tentera dilarang niagaan dan pertanian. Hal ini kerana Sayyidina Umar mahu tentera-tenteranya menumpukan perhatian mereka untuk mempertahankan negara. Isi yang keempat, Sayyidina Umar membahagikan tenteranya kepada 2, iaitu tentera tetap dan tentera sipil. Seterusnya, untuk isi yang kelima, Sayyidina Umar Al-Khattab mendorong peningkatan jumlah tentera kerana perubahan dasar dilakukan. Perubahan dasar yang dikatakan ini adalah apabila zaman Khalifah Abu Bakar, beliau mengambil tenteranya daripada kalangan mereka yang belum pernah murtad. Sebaliknya, ketika zaman pemerintahan Abu Umar Al-Khattab, beliau mengambil tentera-tenteranya daripada mereka dalam golongan bekas murtad, kerana beliau mahu menyatupadukan umat Islam tanpa mengira latar belakang, dan juga beliau mahu mengukuhkan tentera umat Islam untuk menghadapi musuh. Dan yang keenam, mengasaskan jiwa LGP, iaitu satu pentadbiran untuk menguruskan hal ehwal tentera. Slide seterusnya. Baiklah. Untuk aspek yang kedua, meluaskan empayar Islam. Jadi sebagaimana kita tahu, Umar Al-Khattab merupakan salah seorang khalifah yang terkenal dengan kejayaannya meluaskan Islam. Nombor 1, meneruskan perancangan khalifah di wilayah di bawah Rom dan Palestin, iaitu 2 kuasa besar pada ketika itu. Mengikut pengiraan sejarah, lebih dari 20 kota jatuh ke tangan tentera Islam ketika itu. Antara contohnya, kota Iran, Iraq, Azerbaijan, Armenia, Palestin, Mesir, Israel, Jordan dan bermacam-macam. Dan aspek ketiga, mengukuhkan pertahanan negara. Sayyidina Umar Al-Khattab telah membina bekas tentera di bandar-bandar utama seperti di Fustat, Basrah, Madinah dan juga Kufah. Kedua, membina kubu pertahanan di sepadan menghadap negara musuh dan menempatkan pasukan-pasukan tentera untuk menjaganya. Beliau telah menyuruh Abdullah bin Qusay untuk membina kubu-kubu pertahanan ini, dan beliau juga telah mengarahkan 4 panglima perang untuk ditempatkan di kubu-kubu ini untuk menjaga keselamatan sempadan tersebut. Dan untuk isi yang ketiga, beliau telah menubuhkan jabatan penyiasatan jenayah tentera atau juga dikenal sebagai Jabatan Penyiasatan Negara, iaitu untuk mengawal tentera daripada melakukan jenayah dan memantau pergerakan tentera musuh. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan pembentang yang terus. Terima kasih saya ucapkan
pentadbiran serta perundangan. Selepas memeluk Islam, Khalifah Umar bin Al-Khattab berubah menjadi seorang mukmin yang benar-benar mentaati agama dan baginda Rasulullah SAW. Bahkan, ini turut mempengaruhi pemerintahannya sebagai seorang khalifah umat Islam. Di dalam setiap tindakan dan keputusan Khalifah Umar, ia merupakan hal terbaik dan telah memberi sumbangan yang sangat besar terhadap agama dan umat Islam pada ketika itu. Bukan sahaja itu, terdapat banyak pembaharuan yang dilakukan oleh beliau yang telah menambah baikkan kedudukan Islam dan umatnya, antaranya di dalam bidang politik dan pentadbiran. Di dalam bidang ini, Khalifah Umar telah memberi banyak sumbangan. Yang pertama, beliau telah membuat pembahagian wilayah Islam. Wilayah Islam telah dibahagikan kepada beberapa bahagian untuk memudahkan urusan pentadbiran pada ketika itu. Oleh itu, beliau juga telah melantik pegawai, setiausaha dan ketua jawatan, manakala jawatan Amir dan Gubernur juga diwujudkan di setiap kawasan jajahan. Setiap gubernur yang dilantik mestilah mempunyai perjanjian iaitu tidak boleh menaiki kuda mewah, tidak boleh memakai pakaian yang mahal, tidak boleh memakan tepung yang diayak dan berjanji akan sentiasa membuka pintu untuk rakyat. Bagi pegawai-pegawai yang dilantik pula, mereka akan diperiksa harta dan kepribadiannya untuk mengelakkan berlakunya salah guna kuasa. Seterusnya, sumbangan Khalifah Umar yang kedua ialah beliau telah membentuk Majlis Syura. Majlis Syura ini adalah lembaga atau majlis perundangan negara yang tertinggi yang telah ditubuhkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Antara tanggungjawab majlis ini adalah untuk menentukan polisi negara yang berkaitan dengan hubungan luar dan pemerintahan negara. Selain itu, Majlis Syura juga memainkan peranan dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran negara serta membincangkan masalah tentang politik, sosial dan keselamatan. Majlis Syura ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu Majlis Syura tertinggi dan juga Majlis Syura am. Seterusnya, sumbangan Khalifah Umar yang ketiga dalam bidang ini ialah melaksanakan pentadbiran tanah. Tanah-tanah awam telah dijadikan tanah kerajaan dan hasilnya digunakan sebagai pembiayaan negara, manakala tentera atau umat Islam tidak lagi dibenarkan untuk mengambil tanah dari jajahan kecuali melalui cara pembelian. Tanah-tanah ini juga dikenakan cukai dan tidak lagi dirampas. Bukan sahaja itu, tanah-tanah umat Islam telah dibuat pembahagian kepada dua jenis. Yang pertama ialah tanah Safawi yang membawa maksud tanah yang bertuan yang ditakdir oleh pemegang amanah. Tanah ini tidak boleh dibeli atau dimiliki oleh sesiapa pun bagi mengelakkan berlakunya perpecahan dalam kalangan umat Islam. Manakala yang kedua ialah tanah Dimah, iaitu tanah yang bertuan dan dijaga oleh pemiliknya. Sumbangan yang seterusnya ialah beliau telah mengasaskan Al-Diwan dan Takvim Hijrah. Al-Diwan ialah daftar atau buku catatan yang diwujudkan untuk mencatat nama-nama tentera dan keluarga mereka serta jumlah sara hidup masing-masing. Bayaran sara hidup pula dibuat berdasarkan jasa seseorang terhadap Islam, terutama sekali semasa proses perluasan wilayah. Bagi Takvim Hijrah pula, Khalifah Umar telah menjadikan tahun hijrah Rasulullah SAW ke Yathrib iaitu Madinah sebagai tarikh permulaan perkiraan kalender bagi umat Islam. Pengenalan Takvim Hijrah ini memudahkan catatan peristiwa-peristiwa selepasnya. Takvim ini juga diasaskan bagi memudahkan umat Islam mengingati sesuatu peristiwa dan membuat catatan mengenainya. Seterusnya ialah sumbangan Khalifah Umar semasa pemerintahan di dalam bidang perundangan. Terdapat 4 sumbangan yang telah diberikan oleh beliau, iaitu yang pertama, Khalifah Umar telah melaksanakan prinsip perundangan dan kehakiman yang berlandaskan Islam. Yang kedua, Khalifah Umar telah memisahkan jabatan kehakiman dengan jabatan lain. Hal ini dilakukan oleh beliau bagi memastikan keadilan semasa pemerintahannya. Seterusnya, yang ketiga ialah beliau telah menentukan syarat pemilihan kadi dan hakim, contohnya seperti seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dan sumbangan beliau yang terakhir dalam bidang perundangan ini, beliau telah menetapkan untuk membayar gaji hakim dan kadi mengikut kesesuaian. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada Nuri Syazani untuk meneruskan topik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Ajrina yang telah terangkan tentang sumbangan Khalifah Umar dalam bidang politik, pentadbiran dan perundangan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang sumbangan Khalifah dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Saya akan mulakan dengan sumbangan beliau dalam bidang ekonomi. Beliau telah menambah baikkan Baitul Mal
iaitu satu tempat bagi sebuah negara menyimpan barang-barang yang berharga dan rekod-rekod perbelanjaan dan kewangan negara tersebut. Sistem ini berada di tahap yang paling cemerlang ketika pemerintahan Khalifah Umar disebabkan kecemerlangan beliau dalam mengatur segala tugas pegawai-pegawai yang dilantik. Antara sumber utama Baitul Mal adalah zakat, termasuk zakat perniagaan, harta rampasan perang, fai, jizyah dan kharaj. Seperti yang saya katakan tadi, beliau telah melantik pegawai-pegawai untuk menguruskan pendapatan negara. Mereka ditugaskan untuk memungut, mengawal, mengelola dan mentadbir urus harta dari sumber-sumber tersebut. Beliau juga akan menetapkan gaji mereka. Okey, saya akan teruskan dengan sumbangan beliau yang seterusnya, iaitu memajukan bidang pertanian. Beliau telah membina tali air dan terusan seperti di Mesir, iaitu empangan Abu Musa dan terusan Amir Mukminin. Ada juga yang menghubungi Sungai Nil dan juga di Iraq. Beliau juga telah menghapuskan sistem feudal. Yang tak tahu, sistem feudal ini adalah satu sistem yang diamalkan di dalam wilayah Rom dan Parsi. Sistem ini bersifat berkasta dan juga zalim. Beliau telah menghapuskan sistem ini setelah berjaya menakluki wilayah tersebut. Maka dengan penghapusan sistem ini, beliau telah memberikan tanah-tanah kepada para petani dan mereka memberikan tanah-tanah kepada para petani ini untuk mereka melakukan aktiviti secara bebas. Mereka digalakkan untuk membuka tanah baharu untuk memperbanyakkan hasil pertanian. Dan tanah-tanah ini yang untuk melakukan aktiviti pertanian akan dikaji selidik agar dapat menghasilkan tanam-tanaman yang bermutu dan berkualiti. Manakala jika ada tanah-tanah yang tidak dikerjakan, beliau akan tarik balik. Akhir sekali dalam bidang pertanian ialah cukai yang dikenakan adalah berdasarkan kesuburan tanah dan juga jenis tanam-tanaman. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan sumbangan beliau dalam bidang pendidikan. Beliau telah membentuk sistem pendidikan dan pengajian Al-Quran di setiap wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Dengan itu, masjid-masjid didirikan di semua kampung sebagai tempat ibadat dan pusat pengajian. Masjid ini berfungsi sebagai tempat mengerjakan ibadat dan juga tempat untuk mengajar ilmu, hukum dan ajaran Islam. Beliau juga telah mendirikan pusat-pusat pengajian Islam di beberapa tempat seperti di Kota Basrah, Kufah dan lain-lain. Beliau melantik beberapa guru-guru dan para muallim untuk mengajar membaca dan menulis dan juga ilmu yang lain di pusat pengajian Islam tersebut. Selain itu, beliau sangat menggalakkan umat-umat Islam untuk memperdalami ilmu-ilmu lain seperti tauhid, fiqh, tasawuf. Ini adalah bertujuan untuk meyakinkan umat Islam tentang kekuasaan Allah. Okey, itu sahaja dari saya. Saya akan teruskan pembentangan ini kepada Muhammad Haiman Fakhruddin. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Syazali atas penjelasan tentang sumbangan Khalifah Umar di dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang pendidikan. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan sumbangan Khalifah Umar di dalam bidang kebajikan sosial. Next slide. Yang pertama adalah agihan zakat. Semasa zaman pemerintahannya, Sayyidina Umar mengagihkan zakat kepada golongan fakir dan miskin dengan cukup telus dan sempurna. Telah diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah berkata kepada para amil zakat, ulangilah pemberian zakat kepada mereka walaupun seseorang di antara mereka pergi dengan 100 ekor unta. Di sini menunjukkan bahawa mereka ini adalah golongan fakir dan miskin, dan Sayyidina Umar menginginkan golongan ini keluar daripada kelompok golongan fakir dan miskin. Sebab itu Sayyidina Umar menyuruh para amil memberikan keperluan yang mencukupi kepada mereka agar mereka dapat keluar daripada golongan tersebut. Seterusnya, Sayyidina Umar semasa zaman pemerintahannya membela golongan janda kerana di zaman itu terdapat banyak peperangan yang di mana para suami
berperang dan gugur di medan pertempuran dan telah menikahkan isteri dalam keadaan yang susah. Oleh kerana itu, Sayyidina Umar telah membela golongan janda ini dengan memberi zakat dan memberi keperluan yang cukup kepada mereka. Dan telah diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar telah berkata, sesungguhnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan aku, maka aku akan tinggalkan janda-janda penduduk Iraq dalam keadaan mereka tidak lagi memerlukan sesiapa pun untuk menyara mereka setelah aku untuk selama-lamanya. Khalifah Umar juga memberati orang yang sakit. Beliau memenuhi keperluan mereka sehingga mereka tidak perlu untuk meminta pada orang lain, sehingga keperluan mereka cukup. Beliau juga pernah memerintahkan kepada orang di bawahnya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang Nasrani yang sakit. Di sini kita nampak bahawa Sayyidina Umar melakukan dakwah secara memberi bantuan kepada orang-orang Nasrani. Okay, next slide. Seterusnya ialah hal ehwal governor-governor. Sayyidina Umar mempunyai tanah jajahan yang sangat luas. Oleh itu, Sayyidina Umar telah melantik governor-governor untuk mentadbir wilayah-wilayah tersebut. So, ketika utusan-utusan daripada governor-governor datang menghadap Khalifah Umar, Khalifah Umar sentiasa akan tanya hal ehwal governor-governor dia di wilayah-wilayah tersebut. Antara soalan yang ditanya kepada mereka ialah apakah dia yang menunjuk kepada governor itu menziarahi orang-orang yang sakit dari kalangan rakyatnya. Jika jawapannya adalah negatif, maka governor itu akan dipecat dan akan dilantik dengan orang lain yang lebih bertanggungjawab. Oleh kerana Sayyidina Umar menginginkan governor yang prihatin terhadap rakyat diorang. Sayyidina Umar tidak menginginkan governor yang tidak bertanggungjawab kepada rakyat mereka sendiri. Seterusnya, Khalifah Umar juga menyediakan pembiayaan dan peruntukan kepada keluarga para mujahidin dan keturunan mereka. Beliau juga menyediakan peruntukan khas dari Baitul Mal untuk menebus setiap hamba yang ditawan oleh orang kafir harbi dan juga dari kalangan orang Islam. Telah diriwayatkan juga Sayyidina Umar telah memerintahkan agar setiap hamba yang solat, iaitu selepas masuk Islam tapi masih menjadi hamba, agar dimerdekakan. Seterusnya, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah ramai para suami menceraikan isteri mereka dengan lafaz talak melebihi 3 dalam satu lafaz. Dalam keadaan ini, dia menunjukkan seperti para suami mempermainkan lafaz talak tersebut. Jadi Sayyidina Umar telah menetapkan bahawa lafaz talak yang 3 atau melebihi daripada 3 menjadi talak 3 semasa zaman tersebut. Dan mengikut riwayat Abu Daud di dalam sunannya, hadis nombor 1881, Abu Ash-Sha'bah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah engkau mengetahui bahawa 3 kali talak dianggap sebagai 1 kali di zaman Rasulullah dan zaman Abu Bakar, manakala ianya dikira 3 kali pada zaman Umar? Ibnu Abbas menjawab dia. So di sini menjadi bukti bahawa Sayyidina Umar telah menetapkan lafaz talak menjadi 3 semasa zamannya dan akan datang. Seterusnya, seterusnya ialah kemudahan awam dan infrastruktur negara yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Antaranya ialah, yang pertama sekali, di setiap kota-kota telah dibina jalan-jalan yang selesa. Sebagai contoh, di kota Kufah, Sayyidina Umar telah memperbesarkan jalan-jalan yang berada di kota tersebut, sehingga kan beliau melantik perancang-perancang bandar yang pakar untuk menaikkan kota-kota tersebut dengan selesa. Isi kedua adalah beliau membina rangkaian jalan raya yang menghubungkan di antara setiap wilayah Islam, dan sepanjang setiap wilayah Islam tersebut
Saidina Umar telah menyediakan bangunan penginapan untuk para musafir untuk melakukan supaya perjalanan mereka mudah. Dan yang seterusnya ialah beliau meluaskan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dan juga beliau telah menerangkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan lampu yang terang benderang, sehingga kan Saidina Ali telah berkata semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kubur Umar seperti mana dia telah menerangkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Seterusnya, baik. Sebagai kesimpulan, ciri-ciri kepribadian yang telah dinyatakan oleh sahabat saya iaitu Nur Izzati menjadi asas kepada kecemerlangan kepimpinan Saidina Umar semasa zaman pemerintahnya. Ciri-ciri tersebut merupakan sesuatu yang menyebabkan beliau bertanggungjawab terhadap rakyatnya, prihatin, dan menyebabkan rakyatnya sangat-sangat berada di dalam keadaan nikmat, dan juga dia menjadi contoh kepada pemuda-pemuda yang akan menjadi pemimpin di masa hadapan.